Pernah tak korang rasa susah nak tidur malam? Mesti pernah kan? Susah nak tidur malam ni dicirikan berkaitan dengan satu penyakit yang diberi nama sebagai insomnia. Jadi hari ni kita nak explore apa itu tanda-tanda insomnia. Benda ni boleh berlaku kepada semua golongan umur. Tapi of course lah, ada kajian yang menyatakan bahawasanya benda ni banyak berlaku dalam kalangan orang umur 40 ke 50-an. Salah satu sebab perubahan hormon. Saya percaya sebenarnya benda ni bukan hanya berlaku kepada orang-orang tua ataupun umur 40-an ke atas, tapi juga berlaku kepada orang-orang muda lah. Especially bila banyak masalah yang dia fikir dan sebagainya lah. Baik, kita cuba tengok dulu apa 3 jenis insomnia yang ada. Yang pertama adalah insomnia sementara. Contoh kita tak boleh tidur malam. Sebab apa? Sebab kita travel. Kita balik ada jet lag. Sebab apa? Perubahan masa sebagai contoh. Daripada negara-negara yang contoh macam US ke, naik flight sampai 12 jam. Tak kronik lah. Benda ni tak terlalu bermasalah. Yang kedua adalah insomnia jangka masa pendek. Bermaksud apa? Lebih kurang dalam beberapa hari ke 3 minggu. Dalam tempoh ini, dia mungkin disebabkan kematian, benda-benda yang mengejutkan. Bila mengejutkan, dia tak boleh tidur malam. Ataupun contoh, tiba-tiba muflis. Apa lagi kalau benda yang tiba-tiba berlaku ni? Benda-benda yang mengakibatkan kita tiba-tiba kehilangan kerja, fasa yang tengah-tengah lah, ataupun kita kata masih belum kronik tapi perlu berada diberikan perhatian. Ataupun fasa kronik adalah fasa jangka panjang. Ia boleh berlaku secara lebih daripada 1 bulan hingga kepada berbulan-bulan ataupun hampir bertahun. Dan ini adalah benda yang bahaya. Kerana apa? Kerana benda ini kebanyakannya adalah disebabkan ada sebab-sebab yang tak ditangani secara baik. Isu kematian, perceraian ataupun isu pekerjaan hilang semasa ia mula-mula berlaku, sehingga menyebabkan kesan jangka masa panjang berlaku kepada individu tersebut. Kesan itu bukan hanya kepada individu tersebut, tetapi kepada juga orang lain. Contoh kan, so dia bekerja dengan majikan, so majikan dia akan mempersoalkan kualiti kerja dia. So bermaksud kalau kualiti kerja dia persoalkan juga, mungkin dia punya prestasi kerja dan juga prestasi output yang dapat dikeluarkan oleh company juga akan terjejas. So benda ni sangat berkait rapat. Maksud susah nak tidur malam ni apa? Contoh, kita dah tidur ni kan, dah baring dah kan, bersiap sedia nak tidur dah ni. Dah tarik selimut, tapi baring doktor kebil-kebil, tak boleh nak lelap kan. Kenapa? Itu adalah salah satu ciri ataupun simptom berkaitan dengan orang yang ada insomnia. Bermaksud daripada waktu dia nak tidur sehingga ke waktu dia terlelap tu lambat lah, lama lah, terkebil-kebil lah, nak kena kira kambing baru dia boleh tidur kan. Seterusnya nombor 2, simptom adalah tak tidur nyenyak. Tidur-tidur kejap-kejap terbangun. Tidur-tidur kejap-kejap terbangun. Simptom ketiga, apa dia? Simptom ketiga adalah bila dia tidur, dia terbangun awal daripada yang sepatutnya. Pukul 4 pagi dia dah bangun. Dan yang terakhir, sudah tentu apabila anda tak cukup tidur belah malam, anda akan rasa letih pada belah pagi ataupun belah siang. Kita kena ingat setiap orang ataupun setiap peringkat umur dia ada kualiti tidur yang mencukupi. Erti cukup tidur tidak bermaksud mesti panjang masanya baru dia cukup tidur, tidak. Tetapi kualiti waktu tidur yang mencukupi. Selepas kita tahu simptom-simptom ni, apa benda kita kena buat? Kita kena pergi dapatkan rawatan. So apa dia rawatan yang kita boleh buat? Yang pertama, kita kena tidur cukup. Kita kena cuba disiplinkan diri kita untuk tidur pada waktu yang sepatutnya dan bangun pada tidur yang sepatutnya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kurangkan waktu tidur pada belah petang. Walaupun kita mengantuk pada belah petang, cuba kita buat aktiviti yang membolehkan kita rasa letih sehingga pada waktu malam membolehkan kita tidur pada waktu malam lah. Dan benda yang paling penting, benda yang jarang dan orang selalu takut dan orang ambil mudah, iaitu pergi mendapatkan rawatan bersama doktor. Kadang-kadang orang rasa bila kita jumpa doktor ni, ini sakit kronik apa benda ni kan. Tak, sebenarnya kita kena ingat, bila kita pergi jumpa doktor sebenarnya adalah salah satu cara macam mana kita nak merawat diri kita. Sayangi diri kita, kalau tak kita, siapa lagi? Bye-bye.